Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Tachia Hau, Vanakkam, Sak Sri Akal. Terima kasih pada pengerusi majlis, rakan-rakan pimpinan daripada Pakatan Harapan, Amanah, DAP, PKR dan APKO, rakan-rakan pimpinan daripada Muda, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita nak berikan sekali lagi tepukan kepada rakan-rakan media Orin. Boleh berikan tepukan kepada mereka? Saya ikut beberapa jelajah Mega Pakatan Harapan. Mereka sentiasa ada dan mereka lah juga antara yang bertungkus lumus memastikan mesej kita yang ingin disampaikan dapat disampaikan ke peringkat akar umbi. Hari ini hujan turun renyai-renyai. Tadi lebat sedikit, sekarang dah kurang sedikit. Dalam keadaan ini, sepatutnya kita membicarakan tentang bagaimana untuk kita mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat. Khususnya bencana banjir yang mungkin akan berlaku lebih teruk daripada sebelum ini. Betul atau tidak? Bencana banjir ini bukan akan berlaku pada pilihan raya nanti, malah sudah pun berlaku sekarang. Di Baling antaranya, di Kedah lebih 600 individu terlibat ataupun terkesan dengan banjir. Tetapi di Putrajaya, kita ada pemimpin yang tidak memikirkan tentang nasib rakyat. Kalau dia fikirkan tentang nasib rakyat, dia tidak akan panggil pilihan raya dalam keadaan kita akan berhadapan dengan musibah. Tapi kerana mereka hanya fikir tentang duit poket mereka sendiri, kuasa dan jawatan, mereka panggil pilihan raya. Kita semua tahu Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dalam satu program di hadapan ahli-ahli UMNO, dia sebut, dia kata apa? Ini dia kata adalah mother of all election. Ibu kepada semua pilihan raya. Dia kata ini misi mesti menang. Sebab apa? Tadi YB Sani sebut. Dia pun pandang pada Tok Mat. Dia kata, bukan saya seorang yang akan kena dakwa. Kamu Tok Mat pun kalau kita kalah akan didakwa. Didakwa sebab apa? Sebab isu rasuah dan penyelewengan. Boleh bayangkan atau tidak? Di hadapan masyarakat umum, dia boleh sebut kata, kalau tak menang pilihan raya, akan didakwa di mahkamah. Maksudnya, pilihan raya ini dibuat untuk membebaskan mereka daripada semua pertuduhan rasuah. Dan ia berlaku terang-terangan di hadapan rakyat Malaysia. Saya baru pulang daripada United Kingdom. Saya nak bagi tahu, di sana, kalau kata pemimpin mereka berkata begitu di hadapan rakyat, hari ini dia sebut, esok dia tumbang. Mereka ini negara yang dikatakan bukan negara Islam, tetapi ada integriti. Tak mungkin pemimpin mereka boleh kata begitu terang-terangan. Tapi di Malaysia boleh. Ya, Boris Johnson sebelum ini, Perdana Menteri mereka letak jawatan. Tahu sebab apa? Sebab dia langgar PKP di United Kingdom. Di Malaysia, bukan saja langgar PKP, buat pesta lagi. Boleh bayangkan atau tidak? Tak ada siapa yang letak jawatan. Baru-baru ini, Perdana Menteri yang menggantikan Boris Johnson letak jawatan juga kerana masalah ekonomi dan sebagainya. Mereka ada integriti. Di Malaysia pemimpin kita tidak ada integriti. Boleh terang-terang kata begitu. Di mana martabat kita sebagai rakyat Malaysia? Isu rasuah dan penyelewengan ini berlaku menjadi bara dalam masyarakat kita. Ada yang kata agak mustahil untuk kita menang dalam pilihan raya walaupun dalam keadaan banjir dan sebagainya. Saya nak bagi tahu. 2015 dahulu saya bersama dengan rakan-rakan yang lain. Ada arwah Syazni Munir, bekas ketua
Pemuda Amanah, ada Adam, ada yang lain-lain. Apabila kita membaca tentang skandal 1MDB, kita rasa marah. Bagaimana bilion ringgit duit rakyat boleh diseleweng? Bilion ringgit ini kita tak tahu pergi ke mana. Skandal 1MDB ini perniagaannya apa? Ada yang tahu? Boleh tahu? Bagi tahu dia buat perniagaan apa 1MDB? Rakyat tak tahu. Jadi bila kita marah, ketika itu kita lebih muda lagi, sekarang ni pun masih muda, kita pun buat himpunan. Di Kuala Lumpur namanya Himpunan Tangkap Najib. Ada juga saya jumpa kawan-kawan beberapa yang tadi bersama dengan kita. Tapi hari itu Najib Razak tak kena tangkap. Yang kena tangkap saya. Yang kena tangkap ada beberapa rakan-rakan yang lain, tidur lokap kita beberapa hari. Yang di luar dia kata, kamu ini buang masa. Tidak mungkin Perdana Menteri Malaysia akan dihantar ke penjara. Tidak mungkin Perdana Menteri Malaysia, macam disebut YB Sani tadi, ya, di Amerika telah sebutkan MO1 antara yang terlibat dengan skandal 1MDB. Dia kata tak mungkin, tak pernah dalam sejarah kita seorang Perdana Menteri didakwa. Saudara, sebulan yang lepas masuk dalam penjara kacang Najib Tun Razak. Kita nak bagi tahu bahawa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan kita mesti mencapai tekad kali ini. Kalau dibiarkan mereka ini, lebih banyak penyelewengan yang berlaku. Di Sarawak, isteri kepada Najib Tun Razak, ya, didakwa juga di mahkamah kerana projek solar 1.25 bilion ringgit. Di Sarawak itu sekolahnya daif. Sepatutnya projek ini boleh bagi bekalan elektrik kepada anak-anak yang nak belajar di sekolah, pun curi juga. Didakwa di mahkamah. Bayangkan kalau kata projek yang sepatutnya boleh digunakan untuk kepentingan anak-anak kita yang nak belajar di sekolah pun diseleweng, apatah lagi projek-projek yang lain. Dan Alhamdulillah, akhirnya tahun 2018, selepas puluhan tahun daripada pilihan raya pertama pada 1955, kita menukar kerajaan. Maka terbongkar semua penyelewengan-penyelewengan yang berlaku di saat zaman Barisan Nasional memerintah negara. Dan rakyat yang berada di sini lah yang memainkan peranan yang penting. Kerana itu penting untuk pilihan raya kali ini kita semua keluar mengundi, boleh atau tidak? Pastikan mereka tumbang dan percayalah lebih banyak lagi penyelewengan yang akan dibongkarkan, duit rakyat yang dapat diselamatkan. Pagi ini sebelum saya ke Alostar, pagi ini saya di mahkamah. Sebab saya didakwa berkaitan dengan himpunan kapal LCS mengumumkan ketibaan Abang Mat Sabu. Bersama dengan rakan-rakan yang lain, apabila kita membaca isu LCS pula, 6 bilion ringgit duit rakyat telah pun dibelanjakan. Kalau tadi dia curi sepatutnya projek untuk anak-anak di Sarawak, kali ini aset ketenteraan pun dia curi. 6 bilion ringgit duit rakyat telah dibelanjakan. Sehingga kini sepatutnya 6 buah kapal yang perlu diserahkan kepada tentera laut di Raja Malaysia tidak ada. Kalau kata tak bertukar kerajaan, kita tidak akan tahu ini berlaku. Betul atau tidak? Semua mainkan peranan. Dan akhirnya apabila nak dekat pilihan raya, mulalah kita tahu isu apa yang selalu dimainkan nak dekat pilihan raya? Isu perkauman. Dalam acara ini kita boleh lihat ada anak Melayu, Cina, India, ada Sikh dan yang lain-lain. Kita semua bersatu, kita semua sayangkan negara ini. Tetapi orang politik memainkan isu perkauman
supaya rakyat dipisah-pisahkan dan mereka kekal berkuasa. Di hadapan hidup Melayu, di belakang curi duit. Akhirnya yang terkesan siapa? Kita. Tak boleh kita biarkan disebutkan tadi, saudara. Kita ini lahir, kita tak boleh pilih kita nak jadi bangsa apa. Ada yang boleh pilih? Ada ke? Lahir-lahir dia, saya nak mengambil semangat mak kilau, jadi Melayu. Tak ada. Kalau tanya saya, mungkin kalau boleh pilih lahir, saya nak jadi Mat Saleh. Mungkin. Tapi kita tidak boleh pilih. Mereka yang lahir di Malaysia ini pun tak pilih. Tapi kita semua sayang dan cintakan negara ini. Jangan biarkan orang politik ini, mereka yang memainkan isu perkauman ini, terus-terusan memecah belahkan kita. Boleh? Satu lagi saya nak sebut sebelum saya berikan pada yang lain. Pakatan Harapan bersama Muda, kita memberikan komitmen untuk membantu dan menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan yang berlaku. Kalau kita tengok 2 hari yang lalu, Pakatan Harapan melancarkan manifesto. Antara yang disebut dalam manifesto adalah isu PTPTN. Isu ini isu yang lama kita bincangkan. Jutaan anak-anak muda, siswazah, graduan dan sebagainya, lepas habis dia graduate, gajinya kalau degree engineer 1,800 ke 2,200. Saya tahu ramai engineer yang ada di sini 20 tahun dulu, 10 tahun dulu gajinya sama. Tapi lepas kita graduate, habis, kita terus dibebankan dengan hutang yang banyak. Terkesan kita dalam keadaan ekonomi yang semakin teruk. Harga barang yang semakin naik. Kita boleh lihat nanti, tolong scan kalau mungkin Jawatankuasa akan tunjukkan nanti barcode dia untuk kita scan, manifesto Pakatan Harapan, apa yang kita nak tawarkan kepada rakyat, supaya rakyat tahu bahawa kita bukan sahaja mendedahkan penyelewengan, menyelamatkan duit rakyat yang sepatutnya digunakan untuk kepentingan rakyat, kita juga menawarkan benda yang baik. Saya sebelum saya turun, tahu apa? Saya di Sarawak beberapa minggu yang lalu, saya ada jumpa seorang individu. Dia bekerja dengan ahli parlimen di Kedah ini, daripada parti yang warna biru. Saya tanya dengan dia, bang, jujurlah pada saya, berapa duit yang dibelanjakan untuk pilihan raya satu ahli parlimen? Berapa jawapan dia? 20 juta ringgit. Boleh bayangkan? Duit ditabur, kita mungkin tidak ada wang. Kita mungkin banyak juga kekurangan daripada sudut gerak kerja, mungkin ada sedikit. Tetapi kekuatan kita apa? Kekuatan kita adalah semangat kita. Kekuatan kita adalah pendirian kita. Dan kebenaran bersama dengan kita. InsyaAllah dalam PRU ke-15 nanti, mereka akan tumbang. Dan kita akan mengangkat martabat rakyat. Kita! Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.